I know dah ada butang rekod ke kat atas tu? Okay. Dah ke? Okay, Okay. okay. Assalamualaikum dan selamat petang. So sebelum kita mula, kita punya pembentangan sulang saja satu. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, sebelum kita mula, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, ada 5 orang. So kami semua daripada merupakan pelajar tahun akhir Diploma Microbiology UiTM Kuala Pilah, Cawangan Negeri Sembilan. So hari ini kami akan membentangkan tajuk cuka untuk kami punya projek. Okay, so saya Nur Syazana Adilah binti Mak Zuhaidi, boleh panggil Syazana. Next, Safia. Hai, nama saya Siti Safia Alia. Boleh panggil saya Safia. Next. Ya, nama saya Nur Amira Afifah, boleh panggil Mira. Okay, nama saya Ainur Nadira binti Abdul Rahman, boleh panggil Aino. Okay. Nama saya Nurul Syakira Muhammad Elais Abdul Aziz, boleh panggil Syah. Okay, so kami dah memperkenalkan diri. So apa kata awak-awak semua pula memperkenalkan diri. So nak kenal lah juga, okay, seorang-seorang kan. Okay, siapa nak volunteer mulakan dulu? Ada. Oh, okay, Akilah. Boleh bagi tahu nama, asal dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nur Akila Aina binti Zulfaqar, berumur 16 tahun daripada SMKA Syekh Haji Muhammad Said. Okey, terima kasih Akila. Yang lain seterusnya? Nama saya Nur Sakina binti Rasli, umur 17 tahun, tahun ni 18, sekolah di Sekolah Agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haizul bin Zulfaqar. Boleh panggil nama saya Haizul. Okay. Sekolah di SMA Nilai. Okay. Terima kasih Haizul. Sakinah? Nama saya Nur Sakina binti Rasli, umur 17 tahun, sekolah di Sekolah Agama Menengah Penulisan Adas Selangor. Terima kasih Sakinah. Okay, seterusnya? Assalamualaikum, nama saya Alia Amani, boleh panggil Alia. Saya berasal dari Johor Bahru dan sekolah di SMK Aceh Convent Johor Bahru. Terima kasih Alia. Seterusnya? Hanan? Ke orang lain dulu? Orang lain dulu. Orang lain dulu. Nurin Batrisha? Nama saya Nurin. Saya sekolah dekat SMK IT Convent. Saya duduk kat Johor Bahru. Okay, terima kasih Nurin. Okay, last. Hanan? Bagi tahu nama, asal dengan nama sekolah.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Niamsyah. Dari sekolah K Bandar Tun Razak. Ceras. Okey, terima kasih Hanan. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mulakan perbentangan kami sekarang. Aino? Okey, untuk projek sulam kami akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang cuka. Jadi sepanjang dalam slide ni kami akan menerangkan tentang UiTM, pengenalan dan sejarah cuka, jenis-jenis dan kategori cuka, kaedah dan proses perbuatan cuka dan aplikasi dan penggunaannya. So kita tengok dulu pengenalan UiTM. So sebelum tu kita tengok dululah sejarah UiTM. So UiTM ni bermula daripada tahun 1956 dengan penubuhan Dewan Latihan Mara. Selepas itu Dewan Latihan Dewan Latihan Rida. Selepas itu Dewan Latihan Rida ni dia bertukar nama kepada Maktab Mara. So pada tahun 1970 pula Maktab Mara ni ditukar nama kepada Institut Teknologi Mara ITM. And then pada tahun 1996 Akta ITM dipinda bagi membolehkan ITM berfungsi sebagai universiti tempatan awam dan membolehkan institut melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan. Pada tanggal 26 Ogos 1999, barulah nama Universiti Teknologi Mara digunakan setelah pengisytiharaan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Next. So secara umumnya Universiti Teknologi Mara UiTM merupakan universiti awam yang berpusat di Shah Alam, Malaysia yang hanya menerima pelajar Bumiputera. Universiti ini terdiri daripada satu kampus utama di Shah Alam dan 34 kampus negeri. Terdiri daripada 17,792 staf yang terdiri daripada staf akademi dan juga staf pentadbiran. Dekat UiTM ni ada 508 program yang ditawarkan. Pengajaran dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Ada banyak program kan tadi. Contohnya macam kami sendiri daripada microbiology, ada juga perubatan, pergigian, perakaunan, undang-undang dan lain-lain. Jadi ni adalah moto, visi, misi UiTM. Moto UiTM, usaha takwa mulia. Visi menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika. Misi mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan. Seterusnya. Seterusnya kita akan mempelajari tentang pengenalan dan sejarah cuka. Next. Cuka ialah cecair beralkohol yang diperam untuk masa yang lama sehingga masam. Maksud cecair yang beralkohol ni dia bukan cecair yang macam wine semua tu, sebab dia alkohol sebab dia melalui proses penampaian etanol dengan asid asetik. Maksudnya cuka ni dia beralkohol sebab dia ada etanol dalam dia. Lepas tu.
Seterusnya, cuka selalunya digunakan dalam masakan sebagai perasa dalam makanan dan untuk memberi makanan itu tahan lebih lama. Selalunya kan kita macam tahu cuka ni untuk letak dalam makanan kan, sebab nak bagi dia rasa masam semua tu. And then cuka ni boleh guna jadikan sebagai jeruk dalam supaya jeruk tu boleh tahan lebih lama. Next, cuka juga boleh digunakan sebagai ejen untuk pembersihan. Cuka ni kan dia banyak fungsi, dia tak dikhususkan dekat makanan je, dia boleh jadi pembersihan dan banyak lagi cuka fungsi dia. Lepas tu untuk sejarah produk cuka, penggunaan cuka ada ditemui ketika di Mesir 3000 sebelum Masihi dan pada zaman Mesopotamia 5000 sebelum Masihi. Maksudnya cuka ni dah lama wujud dari zaman Mesir, Mesopotamia semua tu. And then pada zaman purba, cuka dikenali sebagai poor man's wine yang selalu dibawa oleh tentera Rom. Tentera Rom ni selalu bawa cuka ni sebagai alkohol lah lebih kurang, sebab sebab cuka ni dia macam murah and basically dia orang selalu minum benda ni. Okay, itu je. Seterusnya. Okay, next saya akan terangkan tentang jenis-jenis dan kategori cuka. Okay, so next slide. So ni antara cuka yang kita biasa nampak lah kan dekat supermarket kat luar. So actually banyak lagi tapi saya just highlight yang untuk yang kita biasa nampak. So first adalah cuka putih. Cuka putih ni memang biasa ada dekat dapur kan. So cuka putih ni dia adalah jenis cuka yang dihasilkan daripada fermentasi biji rem, iaitu biasanya guna jagung lah. Dan ada cuka ni dia punya bahan dia paling ringkas, iaitu terdiri daripada air, asid asetik dan juga ekstrak ragi. So cuka ni dia berfungsi sebagai juga pembersih semula jadi, yang biasa kalau kita perasan lah kan kat dapur kalau macam nak cuci benda, nak sental tu macam susah. So kita akan campurkan cuka ni dengan baking soda. So dia akan hasilkan solution yang untuk yang kalau kita nak bersihkan kotoran degil tu dengan senang lah. Tapi cuka ni juga boleh masuk dalam masakan sebagai penambah rasa. Next adalah cuka beras. Seperti namanya diperbuat daripada beras lah. Cuka ni dia popular dekat negara Asia macam negara China, Jepun, Korea, Malaysia dan Vietnam. So dia ada banyak warna cuka ni. Dia ikutlah negara mana yang keluarkan cuka ni kan. So contohnya negara yang menggunakan beras putih, so warna dia punya cuka akan warna putih. Kalau dia guna beras merah akan jadi warna merah dan sebagainya lah. Cuka ni dia ada manfaat untuk kesihatan juga. Contohnya macam untuk menurunkan berat badan sebab dia ada kaya dengan antioksidan. Dan tiga ialah cuka malt. Cuka ni diperbuat daripada biji rin. Contoh kalau korang pernah pergi UK ataupun tahulah dekat UK fish and chips dia akan hidangkan dengan cuka malt ni sekali. Dia macam diorang punya tradisi lah. Tak tahulah dekat Malaysia ada juga ke tak. Tapi cuka ni digunakan dalam masakan. Dia tak sesuai untuk digunakan untuk mencuci apa-apa tu, tak boleh. And dia pun ada macam ada khasiat dia juga, which is dia membantu badan kita untuk serap kalsium dengan lebih mudah. Okay. And next is cuka apple cider atau cuka sari apple. Cuka ni kita selalu nampak kan, sebab memang kita guna pun, memang popular lah cuka ni. So dia diperbuat daripada gula,
dalam apple tu yang ditapai dengan yeast atau bakteria dan kemudian menjalani proses fermentation dan jadilah cuka. Cuka ni dia selain daripada untuk dalam masakan, dia juga boleh buat untuk sebagai ejen pembersih macam cuka putih tadilah. Dan yang last sekali adalah cuka balsamic. Cuka ni juga dikenali sebagai cuka yang paling banyak bagi khasiat, yang paling mahal, paling popular dan sebagainya lah. Sebabnya dia diperbuat daripada anggur. And cuka ni berasal daripada Itali yang sangat popular sebagai diorang punya bahan utama untuk dia punya masakan lah, macam nak buatkan sos marinade ataupun dressing salad tu, diorang memang akan gunakan cuka ni. Cuka ni pun dia warna dia hitam, gelap-gelap macam tu lah. Tapi dia walaupun dia nak cuka tapi rasa dia manis, dia bukan masam. So memang sesuai untuk masakan lah, tak sesuai untuk buat ejen pembersihan or whatever. Okay, next. Ini adalah kategori cuka. Cuka ni ada 3. Satu cooking yang biasa kita nampak macam tadi tu lah, yang kita memang guna untuk masakan. Macam balsamic, apple cider, vinegar tu semua memang sebab ni kita gunakan untuk masakan sebab dia punya peratus asid tu rendah. So memang selamat lah kalau kita nak makan kan, macam tak adalah macam efek dekat kesihatan ke apa. And dia pun boleh juga dijadikan sebagai ejen pembersihan, cuma kita kena guna dalam kuantiti yang banyak lah sebab dia asid rendah. Okay, and then next is cleaning vinegar yang mengandungi peratus asid yang lebih tinggi berbanding dengan cooking vinegar. Maksudnya dia memang tak sesuai untuk kita makan, untuk guna dalam masakan memang taklah, sebab kalau tu memang masuk hospital lah ceritanya kan. Okay, dia memang cuka ni memang tujuan dia khas untuk pembersihan saja. Dan industrial vinegar ni dia function dia sama je macam cleaning, cuma dia punya peratus asid tu lagi tinggi. So sebab dia nak mencuci bangunan-bangunan atau benda-benda yang besar. So memang perlukan concentration asid yang lagi tinggi lah. Itu sahaja. Alright, next kita tengok kaedah dan proses pembuatan cuka. Okay, kalau tengok kat sini kita ada flow chart. Biasanya ini adalah proses pembuatan cuka yang paling basic. Ni adalah the most common proses lah. Mula-mula kita ambil any buah-buahan, tak kisahlah buah-buahan yang kita nak, apple ke, anggur ke, lemon ke, and then kita extract dia, kita ambil jus buah dia je. Kita ambil jus dia je, and then kita campur jus ni dalam, macam yang kita tahu dalam buah tu sendiri dah ada gula kan. So bila mana jus buah ni dia campur dengan yeast, dia akan menghasilkan alkohol. Akan berlakunya fermentation dan akan menghasilkan alkohol. Lepas tu, in order untuk alkohol ni kita tukarkan dia jadi acetic acid, kita kena campurkan dia dengan ibu cuka ataupun nama English dia mother of vinegar. Ibu cuka ni apa? Ibu cuka ni basically adalah nutrient untuk acetobacter bacteria bagi membolehkan dia menukarkan alkohol ni jadi acetic acid. Itu dia. So bila mana dia dah bertukar jadi acetic acid, kita akan biar dia dalam 3 ke 4 minggu macam tu, ataupun lagi lama, lagilah mahal cuka tu. Bila dah masak, kita akan tapis dia. Kita akan tapis dia daripada ibu cuka ni, sesedap-sedap ni. So kita akan tapis dia, so kita akan dapat vinegar yang clear. So kita akan botolkan dia lah. So kita akan proses pembotolan. Alright, next. Actually untuk buat cuka sekarang ni dalam industrial method ada banyak cara. Salah satu cara dia adalah generator method ataupun kaedah penjana bahasa Melayu dia. Kalau tengok kat sini, kalau tengok kat gambar ni adalah salah satu kaedah yang
modern yang mana kilang-kilang buat sekarang. Mostly kilang-kilang dia akan gunakan proses ni lah. So dia adalah trickling fermentation method. Nanti saya explain. Okay, dalam kaedah ni dia akan masukkan oksigen sebanyak mungkin sebabkan kita kan guna tadi kita gunakan Acetobacter bacteria kan. So Acetobacter bacteria ni dia adalah aerobik bacteria yang mana dia memerlukan oksigen untuk dia berfungsi, untuk dia macam nak cakap untuk dia menjalankan dia punya kerja lah. So kita akan supply as much sebanyak oksigen yang banyak untuk membolehkan ditukar produk tu lah jadi alkohol. Okay, next. Okay, macam tadi trickling fermentation method kan. Okay, ini gambaran yang macam lebih jelas lah. So kalau tengok kat sini, ni adalah udara masuk. Okay, kita tengok kat sini, ni udara masuk. And then kita tengok kat sini ada lagi satu lubang. Ini adalah lubang untuk substrate. Lubang untuk substrate yang mana substrate ni dia akan masuk. And then dia akan pump lah. Kita tengok kat sini. Dia dia akan keluar substrate ni, dia akan keluar macam raindrop ni, macam shower kita kat toilet tu. Dia akan keluar macam tu. Kalau tengok kat sini, kalau tengok kat sini, dia macam ada droplet macam ni. So kalau kita belajar sains, kan kita tahu kan kalau lagi kecil sesuatu benda tu dia lagi luas surface area dia. So bila mana surface area dia, so kat sini dia dah jadi droplet yang kecil-kecil tau. So surface area dia lagi besar. So bila mana surface area dia besar, dia lagi expose dekat oksigen. So bila mana dia lagi expose dekat oksigen, dia dapat buat fermentation method tu dapat dilakukan dengan lebih laju, and also vinegar tu pun akan dapat dihasilkan dengan lebih pantas lah. Itulah dia punya proses dia. Okay. Alright, next kita ada submerged fermentation method ataupun kaedah penampaian rendam. Okay, biasanya method ni kita gunakan untuk penghasilan cuka wine. Okay, kalau tengok gambar ni, so basically dalam kita nak cuka ni, kita akan kekalkan suhu tangki ni dalam 26 ke 38 degree Celsius. Ni adalah suhu optimum lah. Suhu optimum untuk bakteria tu membolehkan dia berfungsi dengan baik. Okay. Next adalah Olin method ataupun kaedah Olin. Kenapa nama dia Olin method? Sebab kaedah ni dia dihasilkan basically dibuat macam dihasilkan di Perancis lah, iaitu bandar yang kita panggil Olin. Okay, bandar dekat Perancis yang kita panggil dia Olin, yang mana bandar tu sekarang kita panggil dia bandar cuka lah. Okay, basically kalau tengok macam ada tong macam ni kan, macam tong ni, basically kita letak vinegar, kita letak vinegar, acetic acid, kita akan penuhkan dia. Kita tak penuhkan dia sampai penuh tong ni tau. Kita akan bagi dalam 60 to 70% penuh je. Sebab apa? Kalau kita penuhkan, nanti dia akan kurang oksigen yang ada dekat dalam ni. So kita akan isi dalam 60 ke 70% je. Macam tu. Okay. So basically kalau nampak kat sini kan ada lubang-lubang kan. Ni ada lubang ni kita akan tebuk. Kenapa kita nak tebuk lubang? Sebab kita nak bagi pengudaraan. Pengudaraan untuk Acetobacter bacteria tu dia sama dia function dia. Acetobacter bacteria tu untuk dia function lah. So kita akan tebuk lubang ni membolehkan oksigen untuk masuk. Okay, kita akan tebuk lubang kat sini, and kita akan biar dia ferment dalam 1 ke 3 bulan macam tu. Okay, kaedah ni dia lambat sikit proses dia. Dia ambil masa berbulan sikit. So bila mana kita nak tuai dia, kita akan tuai dia kat sini lah. Nampak macam pipe ni kan? Kita akan tuai dia kat sini. Okay, last kali. Ni adalah the most common lah. Basically ni adalah natural fermentation method, kaedah penampaian semula jadi yang paling senang lah. So kat sini kita akan ambil jus buah. Kita akan ambil, tak kisahlah nak jus buah apa-apa pun. And then kita masukkan dalam tong plastik ataupun dalam tempayan ni.
Lepas tu kita akan biar dia jadi, kita akan biar dia ferment jadi masam macam tu, and then kita akan botolkan dia. Kita akan botol-botolkan dia and then kita biarkan dia dekat bawah cahaya matahari for about few days, dalam masa beberapa hari dululah. And then kita boleh guna. Okey, aplikasi dan penggunaan cuka. So basically macam yang saudari Safia dan Amira ada cakap, cuka ni selain daripada fungsi dia selain daripada untuk kegunaan makanan, dia juga berfungsi untuk mencuci kan. So kat sini saya highlightkan untuk yang mencuci. So ni lah aplikasinya, macam contoh untuk kalau kita nak cuci sayur, kita akan gunakan, kita akan tambahkan 3 bahagian cuka dan 1 bahagian air. Lepas tu boleh cuci macam tu je sayur. And then untuk sanitize permukaan macam meja ke apa, kita akan guna ratio 1 bahagian cuka, 1 bahagian air. Dan kalau nak bersihkan cermin, bagi cermin tu berkilat cantik kan, kita guna 1 je bahagian cuka dan kita guna 10 bahagian air. Macam tuala kan, macam kita biasa kalau mak-mak basuh kan, lepas jemur kan dikeraskan. So kita nak lembutkan towel tu, kita akan tambahkan 1 cawan cuka dalam cucian kita lah. And then pernah tak macam longkang atau paip air sinki ke macam tu tersumbat kan, kita boleh guna juga untuk unclogkan pipe tu. Campurkan dengan baking soda, garam dan air. And kalau macam hiccup, kita ceguk macam ni tah Melayu, kita boleh minum 1 sudu teh je. InsyaAllah nanti dia akan lega. And then last sekali, bagi yang ada masalah kelimomo, kita boleh bilas rambut dengan 1 bahagian cuka dan 1 bahagian air. Itu saja. Baik, terima kasih Syakira. Okay, so bila semua dah tahu kan cuka tu apa, cara nak buat dia kan. So kami menggunakan cuka ni untuk membuat produk kami sendiri. Okay, iaitu Yepo Shampoo. Dan kami ada menyediakan poster. Okay, mari kita lihat poster. Okay. So Yepo Shampoo merupakan kami punya produk, okay, yang dibuat khas dari cuka apple. So macam yang saudari Amira cakap tadi kan, ada banyak jenis cuka. Jadi kami memilih cuka apple, okay, untuk membuat produk kami. Okay, cuka apple ni dapat membantu dalam menguatkan akar rambut. Okay, justru menjadikan rambut lebih kuat, lembut, lalu mengurangkan masalah rambut gugur. Okay, cuka apple ni macam tadi mungkin mengandungi bahan seperti acetic acid, okay, asid malik dan bakteria. Macam okay, saudari Aino cakap tadi kan, bakteria contohnya Acetobacter. Okay, jenis-jenis cuka, okay, ada banyak jenis cuka di pasaran, tapi kami lebih menggunakan cuka apple. Okay. Okay. Aplikasi cuka sebagai shampoo. Okay, sebab produk kami shampoo rambut. So macam mana nak pakai dia? So yang pertama, okay, basahkan rambut terlebih dahulu, okay, hingga ke kulit kepala. Okay, selepas itu tuangkan shampoo pada telapak tangan secukupnya. Okay, and then ratakan shampoo pada rambut. Okay, and then dalam beberapa minit macam tu, dalam 2-3 minit. Okay. Urut perlahan, okay, fokuskan dekat kulit kepala sebab nak bagi dia serap, and then baru kita bilas sehingga bersih. Okay, kaedah pemasaran produk dalam media sosial, kami menggunakan
kami menggunakan sistem agent yang mana sistem agent ni kami menggunakan stokis, agent dan dropship untuk memasarkan produk-produk kami. So basically dalam sistem agent ni dia dapat memberi peluang kepada suri rumah, student dengan siapa-siapa yang nak jana income lebih lah melalui sistem agent ni sendiri. Okey, seterusnya kami juga menggunakan website serta Instagram lah yang mana berfungsi untuk mempromosikan produk kami serta platform langsung lah untuk e-dagang. So basically kami juga menggunakan Shopee yang mana fungsi dia sama untuk mempromosikan produk kami serta platform langsung untuk e-dagang. Okay, untuk produk kami ada jalankan soal selidik tentang kebolehpasaran produk dan respon yang kami terima mostly tidak tahu, mostly feedback daripada orang lain macam kita orang dapat yang mereka tidak tahu yang cukai Apple dapat memberi manfaat kepada penjagaan rambut. So dalam 65% tidak tahu. So setelah kami dedahkan dengan produk kami, kami mendapati 75% bersetuju dengan pendapat kami bahawa cuka Apple berkesan untuk menangani masalah rambut. And then 67.5% daripada pengguna juga Okay, 67.5% daripada pengguna juga percaya dengan penggunaan cukai Apple. Penggunaan cukai Apple adalah selamat untuk tangani masalah rambut. And untuk pertanyaan mengenai produk Yepo kami sesuai untuk menangani masalah rambut mereka seperti keguguran rambut, rambut tidak kuat dan kelimomo. Juga mendapat feedback positif iaitu 69.2% dan kecenderungan untuk mereka membeli produk kami juga mendapat feedback yang positif iaitu 71.4%. Okay, next adalah kos penjualan produk. Okay, so dalam ni adalah untuk menghasilkan 100 unit botol shampoo Yepo. Okay, so disebabkan kita punya produk ni adalah macam home remedy kan, macam buat sendiri. So bahan dia tak banyak lah. So mostly guna sabun, cukai Apple, minyak pati atau essential oils, and then botol shampoo dan sticker label. Okay, so kita akan cari dah unit size untuk every bahan ni, and then kita cari dia punya harga unit dan total quantity yang diperlukan untuk menghasilkan 100 unit botol. Okay, so ni harga kasar dia adalah RM1,000. So kiranya satu botol tu adalah RM10 untuk satu unit. Dan tapi kita jual harga dalam RM15 lah sebab nak mendapatkan keuntungan sebanyak RM5 dan peratus keuntungannya adalah sebanyak 50%. Itu sahaja daripada kos penjualan produk. Hari sekali ialah pembungkusan dan label produk. Okey, ni reka bentuk hadapan. Dekat reka bentuk hadapan dia ada tulis logo shampoo kami. Lepas tu ada background Apple, means that shampoo ni diperbuat daripada cukai Apple. Okay, lepas tu ada fungsi shampoo ni iaitu to strengthen and improve hair. Maksudnya
shampoo ni akan menguatkan akar rambut dan membaik pulih rambut seperti macam tak ada kremomor, tak ada rambut kukus dan semua tu. And then bawah tu ada description pasal shampoo kami. Basically shampoo kami kan dalam bentuk DIY, macam tak ada apa-apa barang chemical semua. So tu adalah description dia. And then yang last sekali bawah tu ada isi padu shampoo tu. Ini reka bentuk ni reka bentuk belakang yang firstly ada how to use shampoo tu. Ni cara-cara penggunaan untuk shampoo macam biasa kita selalu guna. And then ada caution macam amaran, macam jauhkan dari shampoo ni daripada kanak-kanak sebab nak mengelakkan daripada terkena masuk mata macam tu. And then ada bahan-bahan shampoo, bahan-bahan untuk yang diperbuat untuk shampoo iaitu cuka apple, sabun, air dengan essential oil. Itu saja bahan-bahan kami, tak ada apa-apa barang-barang chemical. And then lepas tu ada for better result, use Yepo conditioner and Yepo hair rinse after using Yepo shampoo. So kalau macam nak lagi rambut kita tu lebih cantik semua, boleh pakaikan produk kami yang lain iaitu Yepo conditioner dan Yepo hair rinse. Lepas tu ada stiker yang penutup 12 bulan tu, maksudnya shampoo ni dia boleh digunakan dalam tempoh 12 bulan je selepas buka. Bila selepas 12 bulan tu dia macam dah kurang elok lah, lebih kurang. So tempoh baik guna dia dalam masa setahun saja. And then ada place of manufacture. Ni alamat kilang buat shampoo ini. Okay, and then customer service hotline. Nombor telefon kalau macam ada apa-apa masalah tentang shampoo tu, boleh contact je terus nombor tu. And then ada made in Malaysia sebab ni produk dari Malaysia, so made in Malaysia. Okay, itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, dengan itu maka berakhirlah seri 1 kita kali ini. Terima kasih semua dan kita akan bertemu lagi pada sesi kedua. Terima kasih. Ambil gambar. Ambil gambar. Boleh lah ambil gambar. Sorry, ambil gambar. Boleh buka kamera? Apa nak buka kamera pun boleh. Senyum. Siapa nak ambil gambar? I know. Boleh buka kamera sekejap je. Dah ke? Ada lagi nak buka kamera? Hanan nak buka kamera tak, Hanan? Okay. 1, 2, senyum. Okay, lagi sekali. 1, 2, senyum. Okay, thank you. Okay, dah boleh tutup dah kamera. Thank you. Okay, korang just off record dulu. Stop record.